Hello, Assalamualaikum and welcome back to my channel, Popcorn Channel. So geng, hari ni video aku sangat-sangat berbeza pada video sebelum ni. Di mana sebelum ni hampa boleh nampak aku bercerita, bercakap, bagi tahu kat hampa tentang cerita-cerita yang terjadi. Tapi kali ni aku mengadakan satu slot baru untuk channel aku, di mana aku menceritakan cerita-cerita seram yang berlaku tapi tanpa video aku, kiranya audio sahaja. So benda ni akan lebih seram sikit lah. Aku akan tambah sikit-sikit efek dekat video tu supaya hampa akan lebih menghayati video yang aku buat ni. Jadi bagi sesiapa yang nak share cerita-cerita seram mereka, aku akan letakkan email aku dekat bawah description aku. So hampa boleh share hampa punya cerita, and kalau hampa nak nama hampa disembunyikan ke atau nak bagi tahu kredit tu siapa-siapa ke, just mention dekat situ and aku akan bacakan dekat semua orang. So cerita hari ni ialah cerita yang berlaku dekat abang aku masa dia study dulu. Kiranya waktu dia study tu, basically dekat rumah aku ni masa semua orang study, kami tak kena kacau. Tapi kecuali abang aku seorang ni je. Aku rasa hantu ni tertarik dekat abang aku. So hari ni aku bawakan secara specialnya dekat sebelah aku. Kalau hampa nak tahu, kat sebelah aku ada abang aku. So abang aku akan cerita sendiri pengalaman dia ketika dia study. Tajuk bagi story seram kali ni ialah Rumah Sewa Taman Tunku Serina. Okay guys, untuk cerita pertama adalah cerita masa aku balik kelas. Okay, cerita ni malam tu aku ada kelas malam. Aku dengan member aku 2 orang. So masuk pukul 8 dan kami balik pukul 10.30 macam tu. Dan masa on the way balik tu, kami pun nak pergi beli makan lah. Pergi beli makan pun dekat kawasan perumahan aku juga tu. Masa dah beli makanan tu, kami on the way nak balik, ikut jalan macam biasa. Dalam perjalanan, kami masa naik motor, dalam perjalanan pulang tu, aku ternampak kelibat perempuan. Tapi aku tak pastilah dia tu hantu. Aku perasan dia tu macam perempuan. Aku perasan dia bukan sebagai makhluk yang menakutkan apa, cuma aku perasan dia sebagai perempuan. Bayangkan, di antara 2 rumah, pagar dengan pagar, di tengah-tengah tu kan dia selalu tempat letak surat tu kan. Dia berdiri di situ. Perempuan tu dia sandang. Taklah sandang, dia berdiri tapi rapat tu dekat dinding. Kemudian muka dia tu menghadap ke bawah. Rambut tutup mata, panjang, rambut panjang takat bahu. Muka agak putih, pakai lipstick. Baju mungkin seingat saya baju kurung berbunga-bunga. Melayu raut wajahnya memang cantik lah. So saya macam sekali imbas tu tengok dalam 5 saat. Jalan-jalan dalam 10 saat, dia tegur kawan saya, "Weh, nampak tak perempuan tu?" Dia pun macam terkejut. Perempuan mana? Tadi tu tak nampak ke? Cantik kot. Dia macam, ya betul, aku tak perasan pun. Jom kita balik. Aku pun macam tak payah Jom balik rumah, lapang ni. Kita dah balik rumah, sembang lah pasal perempuan tu. Lepas tu dia macam, jom lah kita lalu balik, aku nak pergi beli rokok ni. Keluar, ikut jalan sama kat mana perempuan tadi dah ada. Tapi masa kami lalu tu, dia tak ada. Kami pun pelik. Kawan aku dah macam ragu-ragu dah, macam, Taufik, betul kang ni? Betul ke ada perempuan tu? Macam betul lah. So lepas tu pun kami pergi beli rokok, dia beli rokok, balik macam biasa. Tapi aku terngiang-ngiang dalam ingatan aku lah, benda apa aku dah nampak tu. Tapi bila difikirkan balik, malam tu dah malam, perempuan apa yang diri dekat situ dengan keadaan gelap kiri kanan semua. Bayangkan. Okey, sekarang cerita nombor 2. Cerita nombor 2 ni sama juga. Aku dengan member aku time tu baru balik dari study kat rumah kawanku. Rumah kawanku ni pun rumah dia dekat dalam pendalaman jugalah. So masa nak pi tu dengan kelak tu pun kiri kanan hutan. Memang malam-malam agak seram juga. Memang kalau atas motor pun baca doa banyak-banyak sebab takut benda ikut. Sebab banyak kali dah ada juga yang tak kacau kat aku, tapi kacau member aku tu lah. Tapi memang hari tu memang kau sikit dia punya kacau dia tu. Balik rumah tidur. Masuk kaki tidur masuk dalam bilik kan. Aku member aku tu, kami tidur sebilik. Aku tidur macam biasa. Lepas tu esok pagi tu aku kadang-kadang tengok dia tak ada. Macam dia duduk ni gimana? Memang dia tidur kat luar, kat sofa. Lepas tu kami pun dah siap-siap nak pergi kelas. Aku cakap lah, "Weh, hang pasipo tidur kat luar?" Dia cakap, "Tak apa lah Topik, sehari balik aku cerita." Cakap, "Biar betul."
So dia pun kata tak apa topik, sekejap lagi aku balik aku cerita. Kelas apa semua, balik lah. Lepas tu aku desak dia juga suruh cerita. Desak baru dia beritahu. Dia kata semalam masa balik tu dia pakai spek tau. So kalau tak nak tidur dia akan buka spek. Masa dia buka spek tu dia baring tak sampai dalam berapa minit macam tu je. Dia nampak kat pintu bilik aku tu ada satu badan besar mai kat dia. Lepas tu peluk dia. Lepas tu member aku tu pun macam dah ni dah siapa dia ni kan. Lepas tu dia cakap, Nizam, lain kali kita jumpa lagi ya. Lepas tu member aku tu, weh, ambil betul Mio kan ni. Lepas tu dia lari, dia keluar pintu. Member aku tu, weh, takkan Mio main malam-malam ni kot. Dia pun ikut lah, lari keluar tengok pintu kat tempat hall. Tak ada apa Mio ni. Dia pun fikir semacam lah. Terus dia tidur kat luar tu dia takut. Lepas tu esok pagi tu aku macam ambil betul tinggal aku sakit hati juga ah. Tinggal aku seorang-seorang dalam bilik. Padahal Mio time tu mana ada kat Kedah. Mio dekat rumah dia kat Perak time tu. Sebab dia PJJ. Time hari Sabtu Ahad je dia main. So impossible lah dia main hari tu juga. Unless kalau dia main pun dia akan contact kami luar dekat rumah ke tak, baru dia akan main stay untuk sehari malam ke 2 malam macam tu. Okey, kalau hampa yang curious tu kan, sebab apa kami panggil dia Mio? Sebab Mio ni dia gelap, badan besar sikit. Yang kelibat main kat dia tu bawa sebiji gelap, badan pun sedap-sedap sikit. So aku tak tahu lah tu Bigfoot ke apa main peluk dia, aku pun tak tahu. Sebab tu kami panggil dia Mio. Okey, cerita nombor 3. Cerita ni masa nak dekat lagi seminggu sebelum final. Kat rumah sewa aku ni ada 5 orang. Kami 5 orang lah stay situ. So sehari sebelum final ni pun kami akan study dekat hall lah. 5 orang lepas isyak tu study. Then tiba-tiba aku tengah duk baca tu, ada bau wangi tau. Bau wangi sangat. Aku pun diam tapi dah lama sangat bau wangi ni tu pun aku macam aku terus tegur cakap, apa perasan tak bau wangi ni? Yang member ke depan tu semua tengok aku slow, semua kira-kira semua tengok aku. Lepas tu dia buat shh, jangan tegur. Aku pun macam, hampa tahu dah ke? Tu semua orang tegur, alah dah tahu dah pergi tegur pasal apa? Tak apalah. Lepas tu pun study lagi. Tapi dah dekat setengah jam, bau tak hilang-hilang je pun. Aku macam curious betul-betul kan, bau ni mai dari mana kan. So kami dorang ni explore satu rumah. Pergi belakang tak bau. Cari kat bilik dia pun ni tak bau. Cari kat bilik dia satu pun tak bau. Masuk kat bilik aku tu dia bau punya kuat. Lagi cerin lah. Mai dari bilik aku sendiri pun. Tapi aku bau tu pun aku macam familiar juga. Sebab aku dah bedak sejuk ni. Bedak sejuk ni mak aku beli. Dia macam bau pandan. Tapi tak tahu macam mana dia campur bunga macam pandan tu. Bau wangi lah bedak sejuk ni. Aku bau bedak sejuk ni bukan bau wangi yang mai tu. Wangi yang aku bau ni, kalau hampa nak tahu, bau bunga melur. Kalau hampa nak tahu bunga melur tu apa? Bunga melur ni yang orang India selalu pakai kat atas kepala tu. Bunga kalau putih kecil-kecil tu. Yes, bau tu lah. So bau ni start kat dalam bilik aku sampai esok pagi. Bayangkan, sampai esok pagi, lepas kan balik kelas pun bau dah ada lagi. Masa ada bau tu dalam bilik aku je. Kat bilik lain, kat hall, dapur tak ada bau pun. Bau tu sangkut tak keluar-keluar. Aku pun tak tahu sebab apa. Okey, untuk malam esok tu, keesokannya petang tu dia dah habis lah. Bau dah habis dah lah. Tapi sen depan tu kami duduk kat rumah lain. Rumah tu pula kami duduk 3 orang. Dua orang duduk kat bilik depan, aku duduk kat bilik belakang. Aku seorang lah. Lagi seorang lagi duduk ada 4 orang tapi dia tu kerja. Duduk kat atas. Tapi malam tu dia tak balik lagi. So kami 3 orang lepas habis lunch pun balik tu mandi semua dah kemas. Depa budak 2 orang tu pun duduk dah tidur kat bilik depan. Aku ni nak tidur lah, duduk kemas-kemas atas katil semua. Dah baring dah pun, baring tutup mata. Lepas tu tiba-tiba dalam 2 minit tu bau yang benda yang sama tu mai. Aku pun bau wangi apa ni? Wangi sangat sampai bulu badan aku dah meremang gila ni. Aku mangkit slow. Aku nak keluar. Alah, sebab kalau aku lari lagi tiba-tiba pintu tutup pula, mampus lah aku kan. So aku pun slow aku pergi lah. Aku pergi kat bilik member aku, kejut dia pun cakap, "Weh, Oli, mangkit." Dia kata, "Pasal apa?" Mai sat. So aku pun panggil kawan aku, "Pergi," kata. "Weh, tu biar betul.
Ni bau hari tu juga kan. Pasal apa dekat bilik hang? Member aku dia ingat lagi bau tu macam mana. Aku macam tak tahu, tiba-tiba aku nak tidur, dia main bau ni. Member aku seorang ni perasan lah. Yang member lain seorang tu aku panggil dia juga. Dia main-main, dia bau, dia terus lari, selimut terus. Penakut orang kawasan tu kira macam setiap selang rumah ada seorang duduk. Selang 2 rumah ada seorang, selang 3 rumah ada seorang duduk. Macam tu lah, tak banyak sangat pun kawasan tu. And lagi satu, kawasan aku tu bahagian belakang tu baru perempuan. Untuk bahagian kami ni banyak lelaki je. So kami pergi rumah sebelah, kami minta izin mereka budak-budak ni, kita masuk nak bau. Masuk rumah sebelah tak bau apa pun. So aku pelik siapa lah dia bau ni, mai aku cari, aku beli. Member aku kata dia suka kat hang ni weh, dia mai ikut hang ni. And also yang benda ni jadi kat aku untuk rumah baru ni pun sama juga, seminggu sebelum final. Pelik tak pelik? Untuk malam tu aku just share bed dengan ni, share satu katil dengan kawan aku. Share, dan malam tu aku terkejut bangun tau. Aku tak sedar pukul apa. Terkejut bangun, pintu bilik terbuka sikit. Hampa tahu aku ternampak apa? Aku nampak ada orang tengah merangkak jalan melepasi pintu bilik aku tu. Bayangkan slow aku nampak bahagian kaki dia dengan sedikit baju-baju putih dia tu sekali tengah merangkak slow. Aku time tu hati dah bab dah ni. Memang aku pukul member aku, siku dia belakang dia suruh bangun. Tapi member aku ni tidak mampu tak bangun. Aku sorang-sorang nak kena hadap. So aku pun dah takut gila-gila lah. Aku pun selubung selimut, aku baca apa yang dalam kepala otak aku ni. Baca. Hati dudak ni sampai aku tertidur. So pagi tu aku bangun, aku cerita kat kawan aku gelak. Dia kata aku pembohong, penipu. Padahal aku seorang je tahu lah benda tu. Okay guys, ni je lah cerita aku. Okay, basically cerita ni ada yang aku pernah dengar, and then ada yang aku tak pernah dengar. Even yang aku dah pernah dengar tu pun macam kali ni aku rasa macam aku dengar lebih detail lah. So cerita pertama tu yang perempuan tu, bagi aku kalau hampa jumpa lah perempuan mana-mana malam-malam, janganlah tegak, janganlah gatal balik macam abang aku nak pusing keluar untuk tengok balik perempuan tu. And then cerita kedua yang kena peluk tu, banyak-banyakkanlah baca ayat kursi sebelum tidur tu. And then bau wangi dia juga orang merangkak tu. Wah, bertabahlah abang, hang seorang je nampak apa yang terjadi. So tu je story kita untuk hari ni. Hampa jangan lupa untuk subscribe, like and share video aku, and komen dekat bawah tentang apa pendapat apa tentang cerita ni. Bye and stay tuned. Jangan biar hidup kau dihantui.